Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula ke channel cikgu untuk belajar bersama cikgu dalam bab 2 Fizik SSM tingkatan 4. Okey, so hari ini cikgu nak tunjukkan bab 2, okey, bahagian yang pertama. Okey, so kalau kamu boleh tengok, kita ada dekat sini tema 2 adalah mekanik Newton. Okey, dan di mana dalam bab 2 ini topik kita hari ini adalah bertajuk daya dan gerakan 1. Okey murid-murid, so kita boleh tengok dalam kita punya subtopik bab 2 ni ada banyak benda yang kamu kena belajar. Okey, dalam topik pengukuran hari itu kita cuma ada 2 subtopik sahaja, tetapi dalam bab 2 ini kita ada 8 subtopik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi hari ini cikgu nak tunjuk dulu pengenalan gerakan linear. Jom kita belajar bersama-sama. So, apakah itu gerakan linear? Okey, yang pertama kamu kena tahu apakah gerakan linear. Okey, jadi dekat sini gerakan linear ini kita kata pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. So, untuk gerakan linear ini kita boleh huraikan dari segi satu jarak. Okey, yang kedua dalam bentuk sesaran dia. Kemudian laju dia, hal laju dan juga pecutan. Okey. So, seterusnya. Okey, cuba kamu tengok contoh. Okey, ini peta daripada rumah cikgu nak pergi ke sekolah. Okey, so rumah cikgu berada di sini. Okey, kamu nampak ini dia tulis Lembah Impiana. Okey, so ini adalah rumah cikgu. Okey, so sekolah cikgu pula berada di seberang jalan sahaja sebenarnya. Okey, ni SMK Air Merah. Okey, so sebenarnya setiap hari apabila cikgu keluar daripada laluan Lembah Impiana ini, ikut laluan ini, so cikgu hanya perlukan 3 minit sahaja untuk sampai ke sekolah. Okey, tetapi cikgu pada satu hari lain mengikut laluan yang berbeza. Okey, cikgu pergi pusing dulu. Okey, pergi pusing dulu. Lepas tu cikgu U-turn, barulah cikgu masuk semula ke jalan ini. Okey, dan barulah sampai ke sekolah. So kat sini kamu nampak tadi cikgu ambil masa 3 minit, sekarang cikgu perlukan 9 minit. Okey, begitu juga dengan jarak dia. Kalau kamu boleh nampak, kalau dalam laluan pertama tadi cikgu ambil 1 km saja, 1.1 km. Manakala dalam laluan yang kedua, cikgu kena bergerak 3.3 km. Jadi kat sini, rumah cikgu, okey, rumah cikgu ke sekolah, jaraknya masih sama sebenarnya. Tetapi bila dua laluan yang berbeza akan memberi kita jarak yang berbeza dan masa yang berbeza. So kat sinilah yang kita nak tengok apa beza jarak dan sesaran. Okey, so yang pertama ini jarak. Okey, sejarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Okey, so maksudnya kalau tadi yang mana jarak, so jarak ni ialah sepanjang laluan yang cikgu lalu. Okey, so ini kita panggil jarak. So ini pun yang jalan pusing-pusing ini pun kita panggil jarak. Okey, bagaimana pula dengan sesaran? Okey, sesaran bagaimana? Sesaran ni ialah jarak terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi kat sini tadi sesaran cikgu kat mana? Okey, sesaran cikgu sebenarnya jarak daripada point rumah ke point sekolah. So straight macam ni. Sesaran ialah di sini. Okey. Alright. So jarak ni dia bergantung kepada jumlah laluan yang kita lalui. Okey, dia adalah kuantiti skala sebab dia ada magnitude sahaja, manakala sesaran adalah kuantiti vektor sebab dia mengambil kira arah kita. Okey, Syahira berjalan di sepanjang koridor sekolah yang lurus dan panjang sejauh 60 meter.
Kemudian beliau berpusing dan berjalan 20 meter dalam arah bertentangan. Akhirnya Syahirah berpusing lagi dan berjalan 35 meter mengikut arah yang asal dan berhenti. So, apakah sasaran Syahirah daripada titik mula? Syahirah berjalan sampai sana. Okey, ini yang pertama dia sampai 60 meter. Kemudian dia berpusing. Okey, so bila dia berpusing, maksudnya dia pusing semula 20 meter. Okey, pada arah bertentangan. Okey, 20 meter arah bertentangan maksudnya dia pusing ke belakang balik. Okey, kemudian dia kata Syahirah pusing lagi berjalan 35 meter. Okey, so daripada titik ini dia berjalan lagi 35 meter. Okey, so soalan kata barulah ni kat sini dia berhenti. Okey. Jadi kat sini kamu kena tahu berapa ni beza kat sini. Ini 15 meter. Okey, so berapakah jarak Syahirah? Okey, sesaran ni apakah sesaran Syahirah dari titik mula? So titik mula kosong. Kat sini adalah 40 meter. Okey, so sesaran dia adalah ialah 60 meter daripada titik mula sampai titik hujung ni 60. Lepas tu kamu kena tambah lagi 15 meter ni. Okey, so kat sini sesaran Syahirah adalah 75 meter. Okey, so untuk menentukan laju, sesaran, jarak dan halaju dan pecutan, kita ada formula-formula yang kita boleh gunakan. Laju ialah kadar perubahan jarak. Okey, macam mana nak kira? So, ambil jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Okey. So, kita tengok pula halaju. Halaju ni maksud dia dulu kadar perubahan sesaran. Jadi, dia ialah sesaran bahagi masa. Okey. Bagaimana pula dengan pecutan? Kita nak buat pengiraan menggunakan formula yang kita tengok tadi. Okey, so kat sini apa maklumat yang kamu ada? Okey, selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan. Okey, diperlahankan. So, kat situ pun dah ada keyword. Ini adalah berubah dia punya halaju. So, dia kata halaju berkurang daripada 120 kepada 5. Okey, dalam masa 25 saat. Okey, berkurang daripada 120 tu, yang ni 120 ni adalah U, halaju awal. So, ini adalah halaju akhir. So, macam mana kamu nak kira pecutan? So, pecutan tadi kita dah kira. Okey, pecutan simbol dia A. Pecutan ni A. A ialah V tolak U per T. Okey, maka V itu apa tadi? V ialah 5 tolak 120 bahagi masanya 25. So, kita dapat berapa? Jawapannya negatif 4.6. Okey, unitnya adalah MS negatif 2. Okey. So, cikgu harap kamu boleh ikut contoh ini. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan bagaimana kamu nak menjawab soalan latihan formatif 2.1. Okey, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 36. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama meminta, okey, apakah perbezaan antara jarak dan sesaran? So, kat sini kamu boleh gunakan dalam bentuk jadual. Okey, so kita ada beberapa perbezaan jarak dan sesaran. Okey, so jarak, sesaran. Dari segi maksud, apakah maksud jarak? Jarak ialah jumlah lintasan yang dilalui. Kemudian kalau sesaran ialah lintasan terpendek. Okey, lintasan terpendek dari titik mula ke titik akhir. So, jarak ini adalah kuantiti skala sebab dia cuma ada magnitude sahaja, manakala sesaran adalah kuantiti vektor. Okey, sebab dia ada arah dan magnitude. Okey, sama juga dengan laju dan halaju. Okey, so laju ialah kadar perubahan jarak. Manakala halaju pula ialah kadar perubahan sesaran. Okey, kalau dia ialah melibatkan jarak, dia adalah kuantiti skala.
Okey, manakala halaju ini dia adalah kuantiti vektor. Okey, soalan 2, kamu kena kenal pasti maklumat yang ada dalam soalan. Okey, sebuah motorkar bergerak di atas jalan raya dengan halaju 30 ms-1 mengalami pengurangan halaju dengan kadar seragam sehingga berhenti selepas 5 saat. Okey, so soalannya berapakah pecutan? Okey, ini halaju 30 ini adalah U, halaju awal. So halaju akhirnya berapa? Kamu tengok dia sebut berhenti, maksudnya V sama dengan 0. Okey, berapa masa yang dia ambil? Okey, ini adalah T. Okey, T adalah 5 saat ni. Okey, dan dia nak suruh kamu cari pecutan iaitu A. Maka cara dia kita kira guna formula A sama dengan V tolak U per T. Maka 0 tolak 30 bahagi 5, kita dapat jawapan kita ialah negatif 6 ms negatif 2. Soalan nombor 3, kita tengok. Okey, soalan nombor 3 ini juga ada di muka surat 36. Okey, so kamu lihat pada gambar yang cikgu letakkan dekat skrin. Okey, so ini adalah Emak Wong. Okey, so Emak Wong dia menunggang sebuah personal transporter di sebuah pusat membeli belah. Okey, nak pergi shopping naik PT. Okey, so alat ini memecut secara seragam dengan halaju 1 ms-1 ke halaju 5 ms-1 dalam masa 0.5 minit. So dia suruh hitungkan sesaran alat itu. Okey, so untuk dalam soalan ini kita ada maklumat halaju awal iaitu 1 ms-1. Okey, kita ada V 5 ms-1. Okey, kita ada T. Masa dia ialah dalam 0.5 minit. Maka 0.5 minit ni kena tukar dalam saat dulu. Okey, iaitu 30 saat. Jadi dia minta kamu cari S. Okey, so kalau untuk soalan ini macam mana kamu nak jawab? Okey, kita kenalah gunakan formula gerakan linear. Okey, kita gunakan S sama dengan 1/2 U tambah V darab T. Okey, so kat sini masukkan sahaja dalam nilai. Okey, 1 tambah 5 darab 30, maka kamu dapatlah sesarannya adalah 90 meter. Okey, so dekat sini kita dah berjaya menyelesaikan soalan 1, 2, 3 bagi klon latihan formatif 2.1. Okey, so sebelum cikgu tamatkan video hari ini, jangan lupa tekan subscribe channel cikgu supaya kamu boleh dapat notifikasi video-video cikgu yang seterusnya tentang pemahaman topik-topik seterusnya dan juga perbincangan latihan formatif. Okey, so boleh ulang kaji juga topik-topik yang lepas yang ada di channel cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.